G belum kah? G belum lagi kan soalan G ni. Number 1. Number 1 G. Belum kan? Okay kita tengok number 1 G. Alright. Mana pen saya kejap Okay. So, mana pen saya? Kenapa tak mau gerak ni? Okay. Okay, kita tengok number 1 G. Okay. So sekarang number 1 G kita ada compound yang ni lah ya. Okay, jangan lupa setiap satu ni adalah ada carbon lah, carbon dengan hidrogen ya. Kat sini. Okay. So sekarang untuk memberikan nomenclature, untuk berikan nama ya. Okay. Pertamanya you have to find the parent lah kan. Parent. Okay. Parent mestilah rangka karbon yang paling panjang lah kan. So kita cuba tengok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Okay. Boleh tak kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Okay. Kalau ni 6 juga, ni pun 6 lah. So kita boleh pilih lah mana satu lah sebab dia dua-dua yang sama So katalah saya ambil parent dia yang inilah. Ambil yang inilah ya. Okay. Maksudnya sekarang apabila saya ambil parent yang saya tuliskan merah ni. Okay. Maksudnya ini akan jadi substituent. Ini pun akan jadi substituent lah. Ya. So sekarang dah dapat parent. Parent dia kita ada sekarang adalah 6 carbon. Kita ada hexane. Okay. Lepas tu yang kedua apa kita kena buat ialah you have to find the substituent lah. Substituent kita ada 2 carbon kat sini. Yang ni kita namakan sebagai etil. Yang ini substituent ini kita ada cyclopropyl lah ya. Okay. So dah tahu substituent, then you have to give numbering pada parent. So kalau kita mula daripada sini, mula daripada belah A ni, okay, numbering ataupun position of the substituent akan menjadi 3 dan 5. But if we start from here, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So numbering akan jadi if we start from B lah. B, hujung B ni. Numbering akan jadi 2 dan 4 lah. Sini dan sini lah 2, 4 kan. So mana lebih kecil? Of course kita ada daripada hujung B lah. B pada BN ni lah ya. Pada hujung B ya. So sebab ini 3, 5. Yang ni 2, 4. Jadi sekarang kita tahu bahawa dekat carbon yang 2 ada cyclopropyl. Okey. Dekat carbon yang keempat ada etil. Ada etil lah ya. Okey. Jadi sekarang macam mana cara kita nak menuliskan dia? Ya, macam mana cara kita nak menuliskan dia? Kita akan tuliskan kita tuliskan C lah dulu. C dengan E. C datang dulu banding dengan E lah ya. So namanya akan menjadi apa tu? So namanya akan menjadi, saya padam balik dia. Okay. Okay, nama bagi compound ini, organic compound ini, okay, akan menjadi 2-cyclopropyl for etil. Sambung terus dengan dia punya parent hexane. Macam itulah nama dia ya. Boleh Alright, seterusnya kita tengok H. H lah ya. Okay. H ni dia tulis dalam bentuk condense kan. Dia macam susah sikit. So saya akan expandkan dia lah. So kita ada
So structure asal compound yang H tu CH3 CH CH2 C CH3 ada 2. Okey, ini dia macam tak nampak sikit kan. So kita akan buka dia sikit lah. Ni carbon 1, carbon 2. Ni carbon 3, carbon 4, carbon 5. Ya. Okey, jadi kalau saya lukiskan ni carbon 1. Lepas tu carbon 2, dekat carbon 2 tu ada CH2, CH3 lah. Ya. Tu ni carbon 3, carbon 4. Tinggal kat situ kot. CH3 ada 3. Sorry, kat sini ada 3 ni. So yang ni kan CH3 ni ada 1, 2, 3 lah. Ya, ada 3 CH3. So kalau saya labelkan carbon ni carbon 1, carbon 2, carbon 3 lah. Carbon 4, carbon 5 lah. Dekat carbon 5 ni ada 3 CH3. Ya. So dia ada 1 ni. Okay, 2 and 3 lah. Ya, ni structure dia. So kalau kita tengok dekat sini, okay. Kalau kita tengok dekat sini, kita kena cari dia punya parent lah, betul? So parent dia kita nak cari yang paling panjang lah. Cari mula-mula sekali you have to find the parent, ya. Okay. Sekarang cari rangka karbon yang paling panjang lah. Okay. So maybe kita boleh start daripada macam nampak kat bawah ni yang panjang lah. Start daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni panjang lah kat sini. Daripada bawah ni ke sini. Okay. Ataupun kalau naik atas 7 juga. Kalau daripada 6 ke sini 7. Ataupun kalau ke bawah 7 sama je. Ya. Tapi kalau start daripada sini, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 je. So tak boleh lah start daripada sini. So we start daripada here lah. We start from this carbon lah. Ni jadi parent lah. Ni adalah carbon untuk parent. Ya, di sini adalah ini adalah dia punya parent lah. Ni parent dia. Okay. This is the parent chain lah. Parent dia maksudnya ada 7 carbon. So parent dia sekarang adalah heptane. Okay. So dah dapat parent. Okay. So kita kena cari dia punya substituent lah. Ini substituent, ini substituent, ini substituent. Substituent dia ada metil ada 3. Okay. Dah dapat substituent. Apa perlu buat ialah berikan numbering untuk carbon lah. So kalau kita start daripada belah sini, ya, numbering akan jadi substituent dia akan duduk pada carbon 3, carbon 6 dan carbon 6. So if we start from hujung A lah. If we start from hujung B, okay, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ya. That means kita akan jumpa substituent at carbon 2, carbon 2 and carbon kat sini, carbon 5, 2 to 5. 2 to 5 lower number compare than 366 lah. Jadi so nak calculate from mesti daripada hujung B lah, daripada hujung sini. Ya. Okay. So kita
balik. So sekarang kita akan kira daripada hujung B. Kira daripada hujung B lah ya. Kira daripada hujung B lah. So kita ada ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So sekarang parent dia adalah heptane. Okey. Substituent dia berada pada 2, 2, 5. Ada metil je. So namanya akan jadi apa tu? Nama dia akan jadi 2,2,5 dash. Ada 3 metil. So you have to put tri lah. Trimethyl. Okay, parent dia adalah heptane. This is the name for compound H. Boleh ha? Boleh. Boleh ha? Ada apa-apa nak tanya ke? Boleh ke? Boleh, Madam. Boleh. Okay, so kita tengok. Ya, nak tanya ke? Anything nak tanya? Ya. Okay, so kita tengok compound yang compound I lah, compound I ya. Compound I, ni structure dia lah. CH3, okay. CH, lepas tu dalam bracket dia bubuh CH2, CH3. Lepas tu kita ada CH2, CH2, CH3. Dia ada ni lah ya. Alright. Jadi kita tu dia dalam bentuk condense ni dia susah kita nak buat nak cari parent, nak cari apa semua. Apa ke buat ialah kamu kena expandkan dia lah ya. So ni carbon 1, carbon 2. Yang dalam bracket ni kita nanti kita jadikan dia sebagai branch dululah. Ni carbon 3, carbon 4, carbon 5 lah ya. Okay. So sekarang kita akan letak carbon 1 CH2. Carbon 2 ada CH. Okay. Lepas tu carbon 3 ada CH2, carbon 4 CH2, carbon 5 ada CH3. So ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Dekat carbon 2 ni ada apa? CH2, CH3 lah. Ya. So jadi macam ni lah, ini structure dia. Ini structure untuk compound I. Ya, compound I lah. Okay, so sekarang kalau kita tengok. Okay. Nak beri nama, pertama dia punya rows tu memang you have to find the parent lah. Parent cari yang paling panjang lah. So setelah ini 1, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke sini dia jadi 5 je lah. Pendek kan. Okay. So kita ada parent dia adalah Hexane. hexane. Pandai. Okay, hexane. Okay, lepas tu nak kita cuba tengok dia punya substituent. Substituent lah, ni CH3. Substituent dia adalah kat sini lah. Ini substituent dia. Okay. So, untuk memberikan number yang rendah kepada substituent, kita kena letakkan numbering daripada hujung A ni. Kalau hujung sini, numbering dia jadi besar 4. Tapi kalau kita start numbering daripada belah sini 1, 2, 3. Hujung A ni akan memberikan numbering 3 pada CH3. Kalau kita start daripada belah sini akan memberikan numbering 4 pada CH3 kan, metil kan. So if we start from here, so kita akan dapat numbering 1, numbering 2, dekat carbon sini akan dapat numbering 3 lah untuk metil. So 3. So 3 lebih kecil daripada 4. So
Kita start daripada hujung A. Hujung B tak boleh digunakan untuk berikan numbering sebab dia memberikan numbering yang besar lah, 4 lah bandingkan 3. Ya. So that the name for this compound, okay, apa nama compound ini? Kita namakan dia sebagai apa? 3-methylhexane. 3 Methylhexane. 3-methyl hexane. Okay, ni nama dia lah. Ya. Okay, boleh tak? Boleh ha? Okay. Boleh. Okay. So next. Okay, kita ada compound ni pula. So kita ada kenapa dia putus? H. Okay. Oh, salah. Kan. Kenapa pen saya ni macam ni pula ni? Mogok kan. Okay. Siapa pen saya ni jadi macam ni? Macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. Ini dalam erti kata lain, kalau saya lukiskan dia dalam bentuk condense, saya ada macam ni tau. Ini ada satu CH3. CH2. Kalau saya labelkan ni carbon 1. Carbon 1. Carbon 2. Carbon 3. Carbon 4. 5. 6. 7. 8. So carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, okay, carbon 5, carbon 6, carbon 7, carbon 8. Ni. Okay. Lepas tu dia ada, actually dekat sini ada Cl. Okay, dekat sini ada CH3, CH2, CH3. So kalau saya labelkan, okay, ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6, carbon 7, carbon 8. Okay. Let's say ni carbon 9, 10, 11, 12. Yang ni carbon 9, carbon 10, carbon 11, carbon 12 lah. Ya. Jadi sekarang kalau kita tengok. Ada katalah saya. Sekejap saya pilih. Preform. Ni dia lari pula. Okay. Kan, okay. So sekarang kalau kita tengok yang akan menjadi parent ialah yang inilah, yang dalam cyclic ni. Yang jadi parent adalah cyclic ni. Kenapa ni? Select.
Okay, copy. Ya. Okay, yang akan menjadi parent adalah yang dalam ni lah sebab dia 8 tau. Ni. Dia punya bilangan karbon tu 8 lah. Maksudnya kita punya parent sekarang ialah parent adalah parent adalah cyclo 8 carbon octane. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, parent dia adalah cyclooctane. Okay, jadi sekarang kita nak start numbering. Okay, kita cari dulu dia punya substituent. This is the substituent. This is the substituent. This is also the substituent. Substituent kita yang ini jenis dia apa namanya? Jenis substituent yang ada 4 carbon ni. Nampak 1, 2, 3, 4 carbon kan? Tapi dia attach kepada parent. Parent dia pada carbon yang ni. So ini namanya set butil. Nama substituent ni adalah set butil lah. Yang ini nama substituent ni adalah kloro. Nama substituent ni adalah metil lah. So kita nak start numbering daripada mana? Daripada metil ke daripada carbon yang ini? Daripada carbon 6 ni. Mestilah daripada carbon 6 sebab daripada sini kita akan memberikan numbering 1 lah. Jadi saya buang dulu dia punya numbering ni ya. Sebab numbering ni saya nak berikan dia tadi refer kepada carbon daripada asal. So numbering dia akan jadi mana ni? Numbering dia akan bermula pada carbon yang pegang dua substituent. Okey, dia akan bermula daripada carbon ini. Mula daripada carbon yang inilah ya. Mula daripada carbon yang ini. Kenapa mula daripada carbon yang ini? Sebab pada carbon ini ada 2 substituent, kloro dengan set butil lah ya. Jadi numbering untuk substituent akan jadi 1 kloro, 1 set butil. 2, 3, 4. 1, 4 lah. Kalau kita start daripada numbering pada carbon ni. Tapi kalau kita start daripada metil, yang ini akan memberikan numbering 1, 2, 3, 4. So 1, 4, 4. Ni dah besar lah 1, 4, 4 banding dengan 1, 1, 4 kan. Jadi numbering kita akan mula daripada carbon yang pegang 2 substituent. Carbon yang pegang 2 substituent lah. So numbering akan bermula pada carbon. Okay. Numbering akan bermula pada carbon inilah. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 3, carbon 4, 5, 6, 7, 8 lah. Ya. Okay. So, jadi add carbon 1. Jadi substituent dia, sekarang kita ada pada carbon 1 ada kloro. Pada carbon 1 juga ada set butil. Okay. Pada carbon 4 ada metil. So kita nak tulis yang mana dulu? Kita tulis B lah. Set butil mula dengan B. Sebab set ni tak ada ambil kira dalam alfabet lah. Kan? Okay. Jadi kita akan tuliskan dia sebagai kita akan tulis dia sebagai 1 set butil. So nama dia akan jadi apa tu? Sebenarnya set. Okay. So nama dia akan jadi, saya ambil balik lah satu yang asal tu lah. Okay. Sekejap, saya nak padam balik numbering. Saya nak padam balik numbering. Kan kamu kata numbering dia macam ni pula bukan? Okay. Okay. So numbering dia akan mula dari sinilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Okay. So sekarang pada carbon 1 ada set butil. 1 set
butil. Okay, dash. Kita nak letak untuk kloro pula. Dash 2. Dash kloro. Okay, dash. Yang ni pula lah. 4 metil. Okay, cyclooctane. This is the name for compound dalam J tadilah. Ni compound J lah. Ya. Macam tu. Boleh Follow ya, boleh follow ya. Okay. Boleh. Okay. Now kita habis soalan nombor 1 lah ya. Okay, now kita proceed dengan soalan nombor 2 lah ya. Tengok soalan nombor 2 pula. Okay, soalan nombor 2. Okay, tengok soalan nombor 2. Okay. Untuk soalan nombor 2, biasanya kalau diberi nama, lepas tu dia minta kamu lukis structure tu lebih mudah. Sebab nanti kita akan tulis dia punya parent dulu. Parent dia untuk number 2A tu dia ada butane. Parent dia butane. Lukis dulu butane 4 carbon lah ya. At carbon 1, carbon 2 ada methyl. So kita letak dulu dia punya carbon lah, lepas tu baru penuhkan H. So sekarang kita tengok pada carbon ni dia baru ada 1 bonding. Maksudnya dia ada 3 H lagi. Sebab pastikan carbon ada 4 bonding lah. Hidrogen ada 1 bonding. Okay, dekat carbon yang ini dia dah ada 3 bonding. Maksudnya ada 1 lagi letak H. Carbon yang ini baru ada 1 bonding. So dia akan ada 3 lagi H. Okay. Carbon yang ini dia dah ada 2 bonding. Maksudnya sekarang untuk cukup kuat 4 dia kena letak 2H. Okay. Carbon ni sekarang dia baru ada 1 bonding. So letak 3H lah. This is the structure for 2-methyl butane. Kalau diminta berikan structure, diberikan nama, senang. Tulis dulu parent. Contohnya yang kedua ni octane. Octane ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Add carbon 2, 1, 2. Kita boleh mula daripada belah mana? Belah sini, calculation daripada belah sini tak kisah mana-mana. Ya? Let's say saya nak start daripada belah sini. Saya akan letak, dia kata dia ada 2 methyl. Kan? Dia ada 2 methyl lah. 2 methyl. Carbon 2 ada methyl. Carbon 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi 1 methyl. So dapat macam ni lah. Ya? So penuhkanlah dia punya hidrogen. Ni ada 3. Carbon ni ada letak lagi 2. Carbon ni ada 1 lagi hidrogen. Carbon ni 2 lagi. Carbon ni 2. Carbon ni kena ada 2 sebab dia baru bonding dengan sini 1, bonding dengan sini 1. Baru ada 2, so kena letak 2H lah supaya dia bonding dia 4. Carbon yang ni dia ada 1 bonding kat sini, 1 bonding kat sini, 1 bonding kat sini. Maksudnya dia dah ada 3 bonding. So you just put 1H lah. And kat sini ada CH3. This is the structure of 2-dimethyl octane. Boleh tak? Boleh Okay, next. Kita tengok yang ketiga. Okay. Yang ketiga, kita ada heptane. Heptane ada 7 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang tu yang answer nombor 1 lah yang kita buat tadi. Apa ni? Yang madam tunjuk tu soalan jawapan nombor 1. Serius lah? Ya Allah. Saya pun pelik soalan tak sama. Awak ya tak habat. Okay, Baru perasan. Tak apa, kita belajar lagi banyak-banyak pun tak apa kan. Okay, tak apa. Okay, alright. Sorry, saya tak perasan. Okay, mari kita tengok yang ni pula. Tak apa, no problem. Banyak kali pun tak apa. Okay, tengok yang ni. Ini pentane. Cari dia punya parent, pentane. 5 carbon lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Okay, dekat carbon 2, kamu nak mula daripada belah sini atau mula daripada belah sini sesuka hati. Sebab kita dah diberikan nama, nak tentukan structure je. So katalah saya nak start daripada belah sini kan. Carbon 2, 4. 2 to 4 ada carbon 2.
ada metil. Carbon 2 ada metil. Carbon 1, 2, 3, 4. Ada metil juga. Ataupun kamu nak start daripada belah sini. Ada 5 carbon parent. Start daripada belah sini. Ini. Lepas tu 2, 3, 4. Pun boleh. Sama je. Ya. Ini dengan ini compound yang samalah. Ya. So nak start daripada belah sini ataupun belah sini, suka-suka hati. Okay. So sekarang katalah saya nak lengkapkan yang ni. Yang ni saya akan letakkan. Sini ada 3 H lah. Sebab dia baru ada 1 bonding kat sini. Carbon yang ni dia dah ada berapa bonding ni? 1, 2, 3, 4. Dia tak ada H dah. Dia tak ada H dah. Carbon ni ada 3H. Carbon ni ada 3H. Kenapa dia ada 3H? Sebab dia baru ada 1 bonding lah. Ya. Okay. Carbon yang ini dia ada berapa bonding? 1, 2 kan? Maksudnya kena lengkapkan 2H dia. Carbon ni ada 1, 2, 3 bonding. So kena letak satu lagi H. Carbon ni baru ada 1 bonding. So dia ada 3H lah. Yang ni pun ada 3H lah. So this is the structure for number 1 lah. Ya. Macam tu. Alright. Ambil yang ni pula. Tengok ni. Heptane. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Carbon dekat carbon 1, 2, 3 ada etil. Etil berapa carbon? 2 carbon menjadi substituent. 1, 2, 3, 4. Pada carbon 4 ada metil. Ada metil. Ada 2 metil tau ni. Ada 2. 4 dimetil kan? So dekat carbon 4 ada 2 metil. So this is the structure lah. Lepas tu dah dapat rangka carbon macam ni, kita penuhkan hidrogen dia. Sini CH3, sini CH2, sini CH2. Dekat carbon ni dah tak ada H dah sebab dia dah ada 4 bonding. Carbon ni baru ada 3 bonding, ada 3H. Ni ada 3H. Okay, yang ni ada 1H. Yang ni ada 2H. Ni ada 3H. Yang ni ada 2H. Sebab dia baru ada 1, 2 bonding lah. Carbon sebelah ni, carbon dengan sud ni. Ya. Kat hujung ni, dia baru ada 1 je bonding. So dia ada 3H. So dapatlah ni. Boleh Okay. Okay, next. Kita tengok C. C. So C, kita ada parent ni nonin. Nonin berapa carbon? How many carbon? 7, 8, 9. 9. Okay, pandai. Okay. Dia ada pada carbon 6. 1, 2, 3. Kejap saya nak padam dah. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, saya ada. Okay. Ni carbon 1. Carbon 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Okay. So, pada carbon 6. Pada carbon 6. Okay. Ada isopropyl. Isopropyl ada 3 carbon. Lepas tu dia kena ada capah kat hujung dia. Ni bentuk isopropyl lah. Okay. Lepas tu pada carbon 3. Carbon 3 kan. Carbon 3 ada metil. Dekat carbon 2 ada metil juga. So ini structure dia lah. Ya? Jadi kita penuhkan hidrogen dia. CH3. Carbon ni dah ada 3 bonding. Ada 1 je H. Ini ada 3 H. Carbon ni dah ada 3 bonding. 1,
2, 3. Jadi dia ada satu je H. Karbon ni baru ada satu bonding, dia ada 3 H. Karbon ni dia ada 1, 2 bonding. Yang karbon sebelah dia lah. Okey, karbon ni dia ada 1, 2 bonding dengan karbon sebelah dia. So ada 2 H. Karbon ni dah ada 3, ada 1 H. Ini ada 2 H, 2 H, 3 H. So yang ini dah ada 3 bonding, so dia ada 1 je H. Here we have 3 H. H. Siapa ni? Siapa? Tiba pula. Okay. Okay. Boleh ha? So dapatlah number 6. Siapa ni dia? Okay. Okay. Habis soalan C. Okay, ada apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya tak? Tak ada ya? Tak ada. Tak ada, madam. Tak ada ya? Okay, tak ada. Kita teruskan dengan D lah. D dia nak cyclohexane. Cyclohexane 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lah. Ini cyclohexane lah. Maksudnya kita ada ni ataupun saya lukis dalam bentuk condense lah. No. Okay. C 2, 3, 4, 5, 6. Cantum balik dekat 1 lah. Inilah ya. Okay. Ni dia kata sebab dia cyclo 6 carbon kan. Cyclo 6 carbon, cyclohexane. Okay, dekat carbon 1, kamu nak pilih kat mana carbon 1? Sini. Beritahu saya, kamu nak pilih kat mana carbon 1? Sini. Sini. Cakaplah, kat mana nak? Sini. Ni boleh tak? Carbon 1. Boleh ke tak? Sini boleh tak? Letak je mana-mana. Boleh. Boleh sini ya. Okay, ni carbon 1. Dekat carbon 1 ni ada metil. Ada metil. Ada satu carbon lah. Lepas tu carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Dekat carbon 4 ada isobutil. Isobutil macam mana dia punya structure dia? 1, dekat hujung dia kena ada capah. Tapi ada 4. Ni. Boleh tak? Dia bonded kat sini lah. Ya. So, ini isobutil lah. Isobutil adalah substituent. Ya, yang ada 4 carbon tetapi kat hujung dia macam ada cabang macam tu. Tahu? Ni isobutil lah. Dia ada 1, 2, 3, 4 carbon lah. Ya, 4 carbon. Alright. Okay. Okay, kemudian pada carbon 1 ada metil lah. Dekat carbon 1 ni ada metil. 1, 2, 3, 4. So this is the structure untuk D lah. Ya. So kita penuhkan hidrogen dia. CH3. Carbon ni dah lengkap bonding dah. Tak payah ada H dah. Yang ni baru ada 2 bonding. Yang ni baru ada 2 bonding. So letak lagi H. Carbon pastikan dia ada 4 bonding. Ada H. Yang ni ada H. Saya nak padam dia punya number dulu. Okay, ni ada baru 2 bonding, ada 4. Ada H. Yang ni ada 3. This is the structure untuk D lah. Boleh ha? Okay. Seterusnya kita tengok E. Tengok E. Dia kata cyclopentane parent. Cyclobutyl 4 carbon.
cyclopentane ada 5 carbon dah. So kita ada cyclopentane. Okey. Lepas tu substituent dia ada 4 carbon sebab dia cyclobutyl. Ni. Ni parent lah. Ini substituent, ini parent lah ya. So lengkapkan dia punya hidrogen. Letih ingat tulis dalam bentuk expanded ni. Kan? Bagi mokcik-mokcik yang dah pandai je saya ni. Wah belagak lah tu. Ya. Tak suka tulis dalam bentuk macam ni. Saya suka tulis dalam bentuk CH2. Sebab kat sini memang ada CH2. Kat sini ada berapa H? Ada 1 je. Kat sini ada 2 H kan? Betul tak? 1, 2. Saya akan tulis bentuk macam ni lah. Kalau mokcik-mokcik yang dah pandai sikit lah macam saya. Pandai sikit lah ya. Okay. So yang ini ada 2 H juga. Sebab dia baru ada 2 bonding dengan karbon sebelahan dia. So letak 2 H lah. Karbon ni pun dia ada 2 bonding. So you have to put 2 hydrogen. Here also CH2 lah because karbon tu sudah ada 2 bonding. So this is the structure for E lah. Yeah. Okay. Habis. Okay. Okay, next. Kita tengok F. Tengok F. Ya. Okay, tengok F. Okay, sekarang dia kata parent adalah hexane. Hexane 6 carbon. Okay, 5, 6. Okay, pada carbon 1 ada bromine. Ada bromo. Carbon 1, carbon 2, carbon 3 ada chloro. Ada 2 chloro. 3 dichloro. Cl. Ada Cl. Ada lagi tak substituent? Habis dah. So penuhkan dengan hidrogen. CH3, CH2, CH2. Okay, ni tak ada H lah dah sebab dia dah buat bonding 4 yang ni dia dah buat 2 bonding. 1, 2 lah. So ada 2. Lepas tu. So that is for F lah. Ya. Okay. Terus ya. Nanti kalau kamu rasa macam tak apa ni, nanti tengok balik video lah ya. Okay. Now kita tengok soalan yang terakhir lah. Ya. Yang kat sini, parent dia adalah cyclopentane. 1, 2, cyclo 5 carbon. Cyclo 5 carbon lah. Cyclo 5 carbon. Okay. Okay. So sekarang tengok. Pada carbon 1 ada isopropyl. Isopropyl. Ni katalah saya letak ni carbon 1 lah. Ya. Ada 3 carbon isopropyl. Okay. Ini carbon 1 lah. Ya. Carbon 2 ada etil. Etil 2 carbon yang menjadi substituent. At carbon 3 ada metil. Ini structure dia lah. Penuhkan dia punya hidrogen. CH3 ada H. Ada H. CH2 ini ada 1 H. Ini ada 1 H. Ini ada 2 H. Ini ada 3 H. So that is the structure untuk G lah. Boleh tak? Boleh tak? Okey ke tak okey? Boleh. Boleh ha? Madam. Ya, Anis. Kalau yang macam cyclobutyl, cyclopentane kan, kalau kita lukis bentuk dia boleh tak? Lukis bentuk macam ni? Boleh? Boleh tak? Boleh. Katalah saya nak itu cara penulisan kita Janice. Katalah saya nak tulis macam ni kan? Boleh juga. Saya tulis macam ni. Saya tulis macam ni. Okey. Yang ni ada macam ni CH3. Pun boleh. Ni cara penulisan kita. Okey. Carbon 1 kan? Dekat carbon 2 ni, carbon ni kan? Okey, ada CH2, CH3. Ini carbon 3 ada
CH3. Ataupun kalau tak nak tulis langsung C pun boleh, tak ada masalah. Kita tulis macam gini. Okey, tulis macam ni. Yang ni, macam ni, macam ni. Yang macam ni. Pun boleh. Tak ada masalah. Yang ni betul-betul 100% skeletal lah. Skeletal. Yang ni kita campur lah. Skeletal. Skeletal campur dengan condense lah. Yang ni kita lukiskan dia dalam bentuk condense. Condense dan expanded. Boleh sebenarnya, itu cara penulisan. Kecuali kalau dia kata suruh lukis semua dalam bentuk expanded. So memang kena buat expanded. Ataupun kalau dia kata lukiskan struktur G ni dalam bentuk skeletal. Kalau kamu lukis macam ni salah. Kalau kamu lukis macam ni salah. Kalau dia kata dia nak dalam soalan, lukiskan dalam bentuk skeletal. Skeletal memang ini jelas jawapan dia. Kalau buat jawapan lain, salah. Macam tu. Boleh? Boleh Itu cara penulisan. Boleh. Okay Alright. Saya nak padam. Okay. Habis G. Tengok soalan seterusnya tu. Habis dah. Habis dah. Ni tadilah. Dia tukar dalam bentuk macam ni. Tak ada masalah Okay. Alright. Yang ketiga. Soalan ketiga dia kata draw and name. Okay. Draw and name all possible isomer of butyl group. Butyl group ni maksudnya substituent lah. Substituent yang terdiri daripada 4 karbon. Butyl group ni maksudnya substituent yang terdiri daripada 4 karbon. So, yang pertamanya cara kita nak katalah yang ni dia attach kepada parent. Ni parent lah, ni parent. So, cara pertama kita nak menuliskan 4 karbon, tulis panjang macam ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni, karbon yang hujung ni attach kepada parent lah. Ini kita namakan sebagai butyl. Okay. Lagi boleh juga dituliskan. Okay. Boleh juga dituliskan 4 karbon tadi kita tak sambung dia pada karbon yang hujung, tapi kita sambung dia pada karbon yang kedua. Yang ni, ini sambung kepada parent lah. Yang ni namanya set butyl lah. Ni set butyl. Ya. Okay. Lagi satu cara penyusunan juga ialah, okay, kalau kita susunkan dia 4 karbon tu, kita susun katalah ni parent, kita susun dia macam ni. Capahkan dekat hujung dia. Yang ini kita namakan sebagai isobutyl. Yang ada hujung capah ni, we call it as iso lah. Isobutyl. Boleh Okay. Satu lagi cara penyusunan ialah, okay, ni katalah ni parent. Ya. Kita cantum, kita susun macam ni. Yang ni 4 karbon juga. Semua ni adalah 4 karbon. Kalau kita susun macam ni, kita susun 1 karbon attach kepada parent. Dekat karbon yang attach kepada parent tu ada 3 lagi karbon lain yang cantum dekat dia. Ini kita namakan sebagai third butyl. Ini 4 cara penyusunan. 4 cara penyusunan substituent yang terdiri daripada 4 karbon. Kan? 4 karbon dia ada 4 cara penyusunan untuk dia menjadi substituent lah. Boleh So kalau 3 karbon dia boleh jadi propyl. Kalau 3 karbon lah propyl dengan isopropyl je. Dia ada 2 saja cara. Kan? Tapi 4 karbon ni dia ada 4 cara penyusunan. Dapat butyl, set butyl, isobutyl dan third butyl. Kalau 2 karbon, ada 2 karbon, 1 cara saja. Dia jadi etil saja. Kalau 1 karbon, metil sajalah. 2 karbon, etil. Kalau 3 karbon, boleh jadi propyl, it can also be isopropyl. Tapi 4 karbon, dia boleh dapat 4 ni. Butyl, set butyl, iso dengan
third butil. Boleh ha? So itu adalah dia kata draw and name all possible isomer of butyl group. Maksud butyl group maksudnya 4 karbon yang menjadi substituent dah, ya, substituent, ya, 4 karbon yang menjadi substituent. Okey, ada 4 cara macam mana disusun untuk dapatkan jadi substituent, ya. Okey. Okey, next kita pergi kepada soalan number 4, ya. Soalan number 4. Okey. Untuk soalan number 4, okey. Dia kata draw and name the structure of 5 isomer. Okay. For C6. Tak keluar lah. Okay. C6H14. Maksudnya ini adalah alkane open chain. Open alkane open chain. Kenapa dia alkane open chain? Sebab dia punya molecular formula adalah CN H2N plus 2. CN H2N plus 2 lah. Ya? Dia adalah open chain alkane lah. Ya? Kalau dia cycloalkane, dia akan dapat CN H2N. Ya, ni adalah open chain alkane. Ya. Okey. So saya conteng dia dekat sini. Okey. C6H14. Dia nak semua isomer lah, all the isomers lah. Dia nak semua isomers lah, ya. Okay, so macam mana kita nak buat isomer? Mula-mula sekali kita buat ialah kita buat yang paling panjang lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, penuhkan semualah. Okay. Lepas tu apa buat ialah kita pendekkan dia. Ambil parent dia satu karbon. Satu lagi jadikan branch. Okay. So buat lagi 5 parent, tukar kedudukan karbon. Duduk kat karbon ketiga pula. Lepas tu buat lagi 5, tukar ke sini. Ini kalau tukar ke sini dia sebenarnya sama dengan yang ini. Kenapa sama dengan ini? Sebab ini nama dia adalah 2-methyl pentane. Kalau sini ini pun nama dia 1,2-methyl pentane juga. 2-methyl pentane juga. Jadi compound ini dengan compound ini dia bukan isomer lah, dia adalah molekul yang serupa lah. So kita tak boleh ambil lah yang tu, ya. Ini kita buang. Okey. Maksudnya yang ni yang ni kita kena tak boleh ambil dia sebagai isomer, tak boleh lukiskan dia sebagai isomer lah. Okay. So so dah tak boleh ubah dah kedudukan karbon ni. So kita pendekkan lagi. Ya Allah. Apa pasal ni? Okay. So kita pendekkan. Okay, letakkan karbon kat sini, letakkan karbon kat sini. Okay. Lepas tu pendekkan lagi. 4 karbon juga. Letakkan karbon pada tempat yang sama. Okay. Kalau saya ambil ni. 4 karbon juga. Letak karbon kat sini. Letak karbon kat sini. Yang ini nanti akan sama dengan yang ni lah. Kan? So tak boleh ambil lah dia. Ya.
Semua. So sekarang kita ada berapa how many isomers yang kita ada? 1, 2, 3, 5. 5. 5 isomer lah. Nanti kamu penuhkanlah dia punya hidrogen tu tau. CH3, yang ni CH2, CH2. Okay, yang ni CH3. Penuhkan dia punya hidrogen. CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. Kita ada 5 isomer lah. Okey. Lepas tu soalan dia tadi dia kata apa lagi? Okey. Compare the highest and lowest boiling point of the isomer. Okey. So kita ada, pertamanya kita ada hexane. Lepas tu kita ada 3 methyl pentane. Lepas tu kita ada 2 methyl pentane macam kita lukis tadilah. Lepas tu kita ada 2 dimethyl butane dengan 2 dimethyl butane lah. Ya. Kita ada 5 isomer lah kat situ. Okey, yang paling tinggi boiling point adalah yang ini. Hexane lah. Boleh Dan yang paling rendah adalah ini. 2 dimethyl butane lah. Okey. Yang paling rendah lah ya. Okey. Kenapa hexane paling tinggi? Hexane has the highest boiling point because it is straight chain. So bigger surface area. Alamak, pen mana? Largest surface area, strongest van der Waals force. Macam kita bincang semalam lah kan. Soalan yang apa? Kita dah bincang physical properties tu lah. Ya. Hexane, straight chain, biggest ataupun largest surface area, strongest van der Waals force. Okey. Yang paling rendah adalah 2,2-dimethyl butane. Sebab apa dia lowest boiling point? Dia ada banyak branch. It has, kalau boleh kamu tuliskan kat situ 2 branch ataupun has more branch lah ya. Jadi dia paling compact, the most compact, smallest surface area. Jadi van der Waals force dia paling lemah ya. Dia ada banyak branch, dia paling compact, smallest surface area, jadi weakest van der Waals force. Itu poinnya kalau yang ditanya lah ya. Kalau dia tanyakan, itu adalah dia punya point untuk penjelasan kenapa 2,2-dimethyl butane tu paling kecil boiling point ya. Macam itulah ya. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke? Kita habis soalan number 4 ya. Soalan number 4 habis. Okey.